Salam Malaysia Madani, berita pagi 18 Mei 2023 bersama saya Syairul Islam. Jemaah Menteri telah diberi perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah untuk mempersembahkan cadangan kepada Majlis Raja-Raja bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah. Ia bagi memastikan perpaduan dan keharmonian antara kaum dan agama di negara ini dapat terus diperkukuh. Satu mesyuarat Jemaah Menteri telah diadakan membincangkan keputusan Peguam Negara menarik balik rayuan terhadap kes Jill Island Lawrence Bill berhubung bahan penerbitan yang mengandungi kalimah Allah. Jemaah Menteri turut mengambil maklum keputusan yang dibuat hanya berkisar soal pentadbiran dan tidak mengubah ketetapan Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014. Kenyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan sentiasa menghormati, memperakui serta menerima pakai ketetapan enactment negeri-negeri. Selain sentiasa mempertahan perlembagaan persekutuan terutama berhubung agama Islam adalah agama persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Mesyuarat Kabinet bermula, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri bagi menzahirkan pandangan dan pendirian akar umbi UMNO terhadap isu kalimah Allah. Perdana Menteri menyatakan komitmen untuk terus bertahan ketetapan dasar kerajaan berkenaan isu penggunaan kalimah Allah sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014. Pada masa sama, kerajaan akan berkemas isu-isu penguatkuasaan terhadap dasar penggunaan kalimah Allah untuk mempersembahkan cadangan kepada Majlis Raja-Raja. Ini bagi memastikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan sebagaimana peruntukan perlembagaan akan terus dipelihara. Baik, sementara itu, sebarang cadangan yang akan dipersembahkan oleh Jemaah Menteri kepada Majlis Raja-Raja bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar kalimah Allah disifatkan satu keputusan matang. Pada masa sama, Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berkata rakyat juga perlu mendukung prinsip yang termaktub dalam rukun negara agar perpaduan dan keharmonian dapat diperkukuh. Kerajaan ini telah berada dalam track yang betul. Apa yang berlaku itu dalam track yang betul. Cuma pastikan jangan terkeluar daripada track itu. Dalam kes ini, jangan emosional, jangan maki hamun, jangan kaitkan perkara ini dalam isu kepartian pula, politik dan sebagainya. Kerana ini isu negara yang semua orang perlu sama-sama mempertahankannya. Kalimah Allah ini tidak boleh disalahgunakan oleh penganut agama lain sewenang-wenangnya. Selagi agreement itu dipertahankan, selagi undang-undang itu dipertahankan, insya-Allah saya percaya tidak timbul sebarang kekeliruan. Turut senada Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz. Kita menyambut baik cadangan yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Majlis Kabinet untuk mempersembahkan cadangan-cadangan yang lebih baik kepada Majlis Raja-Raja berhubung dengan cadangan untuk memperkuat undang-undang penguatkuasaan larangan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam khususnya di Semenanjung. Jadi kita mengharapkan supaya dalam konteks kerajaan madani ini mempertahankan kesucian Islam, mempertahankan yang hak serta yang paling penting dalam konteks norma pengamalan Islam. Peranan Malaysia dalam hal ehwal antarabangsa akan terus dipertingkat termasuk ASEAN dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penglibatan tenaga profesional yang kompeten melalui Kementerian Luar dilihat mampu merealisasikan hasrat berkenaan. Kementerian itu katanya telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam promosikan dasar dan konsep Malaysia Madani di peringkat antarabangsa. Dan tentunya nak ambil kesempatan nak ucap setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana sumbangan dan khidmat yang ditunjukkan oleh pegawai-pegawai profesional dan penjawat awam di Wisma Putra ini sangat membanggakan saya. Dan percayalah bahawa kerajaan perpaduan ini akan terus mengangkat peranan dan martabat supaya hubungan antarabangsa agak diberikan keutamaan. Dan dengan itu peranan rakan-rakan juga tentunya akan bertambah.
Sejak dilantik pada November tahun lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan 10 lawatan antarabangsa ke 9 negara, antaranya Brunei, Singapura, Thailand dan terbaru Indonesia bagi sidang kemuncak ASEAN ke-42. 3 kertas kajian dipersiapkan Malaysia dan Indonesia dalam usaha menyangkal kempen fitnah, mendidik pengguna dan meningkatkan kesedaran tentang faedah minyak sawit. Menerusi misi lawatan ke Brussels, kedua-dua negara juga akan bertemu dengan pihak Kesatuan Eropah EU berhubung pelaksanaan peraturan bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR. Pertemuan dijadual diadakan hujung bulan ini bagi membangkitkan kebimbangan terhadap kesan negatif EUDR kepada industri berkenaan. So many smallholders, whatever action taken by EU without negotiating or without engaging with us will definitely implicate or impact the smallholders. This is the whole intention of the mission. Datuk Seri Fadilah berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat ke-11 Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit di Ibu Negara. Mesyuarat mengambil maklum tentang cadangan perundangan lain yang sedang dipertimbangkan EU. Antaranya, peraturan buruh paksa, arahan tuntutan hijau dan arahan tenaga boleh diperbaharui. Jadikan tenaga solar sebagai kegunaan di setiap rumah untuk kurangkan beban bil elektrik rakyat bagi jangka masa panjang. Sasaran Kementerian Ekonomi itu juga bertepatan dengan negara yang sedang beralih kepada fasa ekonomi hijau dalam usaha menstrukturkan semula ekonomi. Menterinya Rafizi Ramli berkata peralihan tersebut ke arah ekonomi bernilai tinggi serta menjamin kelangsungan tenaga negara. Ia sebahagian tekad kementerian dalam usaha merancangkan pelaburan dari dalam dan luar negara sekaligus mewujudkan peluang-peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Peralihan ini turut mempermudah dan menggalakkan pelaburan serta penyertaan sektor awam dan swasta. Ke arah itu, kerjasama erat dengan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dijalin untuk meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu bagi mewujudkan peluang pertumbuhan ekonomi baru. Pemasangan landasan pertama projek laluan Rel Pantai Timur ECRL melibatkan laluan dari Gebeng Pahang menghala ke Dungun Terengganu dijadual bermula akhir tahun ini. Ia melibatkan laluan sepanjang 90 km. Pengurus Pembinaan Wilayah Pahang, Malaysia Rail Link Sdn Bhd, Khairi Khalid Abdul Rahman memaklumkan pemasangan dijangka siap antara 3 ke 4 bulan. Ia kemudian diteruskan dari Gebeng ke Maran dengan jangkaan pemasangan sepanjang 1.5 km. Kerja pemasangan bermula di Gebeng kerana material diguna termasuk mesin pemasangan landasan adalah dari China dan selari dengan perancangan projek. Bagi kerja penembusan terowong berkembar genting pula, setakat ini kerja pengorekan terowong yang merentasi Banjaran Titiwang setelah mencapai 2.5 km bagi setiap satu lorong. Ia akan menjadi terowong rel terpanjang di Asia Tenggara apabila siap kelak. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mencatatkan kemajuan dalam usaha untuk menswastakan Bostik Holdings Berhad BHB. LTAT dalam satu kenyataan berkata, pada masa ini pegangan sahamnya di dalam BHB adalah 90.49% yang dikumpulkan daripada pemerolehan melalui pasaran terbuka dan penerimaan daripada pemegang saham melalui tawaran. Bagi mengelakkan keraguan, pada tarikh notis tawaran pegangan saham LTAT di dalam BHB adalah sebanyak 59.42%. LTAT telah mengeluarkan notis mengenai tawaran pengambil alihan sukarela bersyarat kepada lembaga pengarah BHB pada 2 Mac untuk baki 40.58% saham yang tidak dimilikinya untuk tawaran tunai sebanyak 85.5 sen sesaham. Ketua Eksekutifnya, Datuk Nazim Rahman berkata, perkembangan terbaru ini merupakan peristiwa penting dalam urus niaga korporat LTAT.
bersua kembali. Kementerian Kesihatan sentiasa bekerjasama rapat dengan Jabatan Meteorologi bagi mengenal pasti lokasi bersuhu tinggi di seluruh negara. Ia bagi tujuan kesiapsiagaan daripada aspek perkhidmatan kesihatan. Prosedur yang biasa walaupun dalam keadaan yang sekarang kita lebih alert lah dengan suasana yang sekarang, dan memang kita sentiasa ada collaboration dengan agensi-agensi, khususnya agensi-agensi meteorologi, supaya kita dapat melihat di manakah kawasan-kawasan hotspot yang telah dikenal pasti, dan di situ kita juga memastikan pemantauan lebih rapi dan juga kesediaan lebih bersiap siaga lah dari sudut orang kata bersiap sedia sebarang kemungkinan, di atas sebarang kemungkinan. Dr. Zaliha yang ditemui di Maib Serdang turut mengingatkan orang ramai yang bergejala strok haba agar segera dapatkan rawatan bagi mengelakkan komplikasi lain. Bangunan milik kerajaan yang berisiko berlaku runtuhan sentiasa dipantau, malah dipertingkat susulan kejadian tanah runtuh berhampiran Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia MACA dan Institut Integriti Malaysia IIM bulan lepas. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata setakat ini tiada angka spesifik bagi bangunan yang mempunyai masalah. Beliau memberitahu setakat ini tiada pergerakan tanah yang dikesan selepas pihaknya memasang alat pengesan pergerakan tanah di lokasi kejadian tanah runtuh berhampiran MACA dan IIM itu. Datuk Seri Alexander turut memaklumkan ketika ini semua kerja penting telah dibuat di lokasi dan laluan kawasan berkenaan. Ini termasuk kebocoran pada sistem perpaipan bekalan air yang sudah dibaik pulih. Beliau bercakap pada Majlis Interaksi Warga Kerja Raya dan Sambutan Aidilfitri bersama Menteri Kerja Raya. 300,000 suri rumah disasar mendaftar dalam skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR Perkeso tahun ini. Sejak dikuatkuasakan pada 1 Disember 2022, hanya 160,000 pendaftaran direkodkan berbanding jumlah keseluruhan 3 juta suri rumah di seluruh negara. Justru Perkeso akan meningkatkan lagi pengetahuan dan penyebaran maklumat berkaitan kebaikan skim itu ke peringkat akar umbi. Kekuatan agensi kerajaan sedia ada juga akan terus digembling. Maklum balas yang kita terima adalah para suri rumah ataupun pencarum mendapati agak sukar untuk mereka mencarum. Oleh itu, kita selepas ini akan melebih banyakkan lagi, menambahkan lagi saluran-saluran untuk membuat caruman. Contohnya untuk menerima penggunaan kredit kad ataupun e-wallet ataupun pembayaran secara dalam talian. Saudara, satu juadah yang diperkenalkan kira-kira 6 tahun lalu, lemang sushi yang diusahakan Zuriati Sulaiman di Pekan Kuala Pilah, Negeri Sembilan, kekal mendapat permintaan ramai. Persoalannya, apakah perbezaan antara lemang sushi dengan lemang tradisional? Nur Zuhaira Muhammad Zamri melaporkan. Bermula sebagai penjual serunding ikan bilis dan popia simpul, Zuriati kemudiannya menghasilkan lemang selepas menerima mesin pembakar lemang daripada Jabatan Pertanian. Ekoran persaingan penjualan lemang buluh tradisional yang tinggi di Kuala Pilah tercetus idea suaminya Azizi Abdul Muin dengan meletakkan inti di tengah-tengah lemang. Antaranya serunding daging, serunding ayam, serunding ikan bilis, rendang daging minang, rendang dendeng, durian D24 yang mendapat permintaan tinggi khususnya dari Singapura. Jadi dia pun 3-in-1 memudahkan macam customer saya lah. Maksudnya lemang tu dah siap inti, tak perlu nak beli rendang lain, nak beli lemang kan. Jadi dalam tu 2-in-1 dah siap makan lah. Satu lagi, kita orang untuk bagi ketahanan untuk pasaran, kita frozen kan. Bila nak makan tu, you hanya tu je lah. Untuk kukus 25 minit dah siap untuk dimakan. Sebenarnya lemang tu dah siap 100% dibakar lah. Meskipun ia produk inovasi, namun keaslian rasa lemang masih dikekalkan. Dia sebenarnya dia punya ramuan sama dengan macam lemang biasa juga. Jadi dia punya aroma tu daripada daun pisang lah. Bukan daripada buluh sebenarnya. Kalau kita tak kata tak bagi tahu kita pakai mesin pembakar lemang, dia orang ingat kita pakai buluh. Dia tak ada beza pun rasa dia. Masih tradisional lah.
Jika dahulu lemang disajikan secara tradisional, dicicah bersama penyedapnya seperti serunding dan juga rendang. Namun inovasi yang dibawakan oleh Puan Zuriati Sulaiman dan suami, iaitu lemang berinti atau lebih dikenali dengan lemang sushi, turut memikat rasa penggemarnya. Kak, ni berapa satu, Kak? Dia memang antara satu produk inovasi yang menarik sebab lemang tu dah ada inti, so tak payah makan cicah-cicah dah apa, so tak adalah kotor tangan apa kan. So saya rasa memang menarik lah benda ni. Bila kita dah letak inti tu semua sendiri, bila kita dah potong siap-siap, itu ada satu benda yang sangat mudah untuk kita makan. Kita tak perlu dah receh-receh nak basuh pinggan ke nak apa, sebab bila once kita potong, satu makan je kita dah settle. So bila untuk open house tu memang sesuai lah. Beralih ke perkembangan luar negara. Pasca pilihan raya umum Thailand, pemimpin parti Move Forward MFP mengadakan pertemuan dengan wakil daripada parti pembangkang bagi membincangkan gabungan membentuk kerajaan. Pemimpin MPF yang juga calon Perdana Menteri Pita Limja Roenrat telah bertemu dengan 5 lagi pemimpin parti lain di sebuah restoran di Bangkok. Pita, 42 tahun, kini dalam cubaan untuk membentuk pakatan dengan parti Pheu Thai. MFP memperoleh 152 kerusi, manakala Pheu Thai kedua tertinggi dengan 141 kerusi. Mereka sedang berusaha menggabungkan 6 parti yang akan memberi 300 daripada 500 kerusi Dewan Rakyat. Bagaimanapun, untuk mendapatkan jawatan Perdana Menteri, gabungan itu memerlukan majoriti di kedua-dua Dewan yang 250 ahlinya sebelum ini dipilih sendiri oleh junta. Perjanjian ekspor bijirin melalui Laut Hitam yang tamat pada hari ini dilanjutkan selama 2 bulan lagi. Perkara berkenaan diumumkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerusi perjanjian yang disokong PBB membolehkan Ukraine menghantar bijirin melintasi Laut Hitam ke pasaran global. Jelas Erdogan, Rusia bersetuju untuk tidak menghalang kapal yang meninggalkan 2 pelabuhan Ukraine. Beliau berharap langkah berkenaan akan memberi manfaat kepada semua pihak. Erdogan turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, rakan sejawatan dari Ukraine Volodymyr Zelensky dan Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres atas peranan mereka dalam usaha untuk melanjutkan lagi perjanjian berkenaan. Ukraine adalah salah satu pengeksport bijirin utama dunia sebelum berlakunya konflik bersama Rusia pada Februari tahun lalu. Kapal perang Rusia menyekat pelabuhan Laut Hitam Ukraine menyebabkan harga makanan global meningkat dan menjejaskan negara miskin. Turki dan PBB menjadi perantara perjanjian antara pihak yang bertelagah itu pada Julai 2022 sekaligus mewujudkan koridor selamat untuk ekspor hasil Ukraine. Hubungan China dan Kazakhstan akan terus diperkukuh. Presiden Xi Jinping berkata kedua-dua negara harus menggalakkan pembinaan komuniti bersama melalui kepercayaan dan kemakmuran. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berkata negara itu menyasarkan dagangan 2 hala dengan China $40 bilion Amerika menjelang 2030. Kazakhstan berminat untuk mengembangkan ekspor produk pertanian ke China sambil mengakui inisiatif jalur dan laluan ke arah meningkatkan hubungan pengangkutan. Perdagangan China dengan 5 negara Asia Tengah itu telah meningkat 100 kali ganda sejak menjalinkan hubungan diplomatik 3 dekad lalu. Pelaburan China dan 5 negara itu juga mencatat rekod tertinggi melebihi $70 bilion pada 2022. Kedua-dua pemimpin berkenaan bertemu sempena sidang kemuncak pemimpin Asia Tengah. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan kini mencari sumber pelaburan lain ketika Moskow tertumpu kepada peperangan di Ukraine. Ia sekaligus membina hubungan dengan negara bekas Kesatuan Soviet apabila hubungan Beijing dengan Barat memburuk. Tidak pernah menyaksikan banjir seburuk ini. Itu antara luahan penduduk yang menetap di bahagian utara Itali apabila banjir besar melanda kawasan mereka telah meragut 9 nyawa.
Hujan lebat selama 2 hari menyebabkan paras air sungai melimpah sekaligus memaksa ribuan penduduk berpindah. Pihak berkuasa mengesahkan 9 maut dengan kebanyakannya adalah di kawasan sekitar Fort Lee dan Kessina. Banjir berlaku di 41 kawasan majlis perbandaran. Pada masa yang sama, bencana alam itu turut mencetuskan banyak kes tanah runtuh. Operasi penyelamat melibatkan pelbagai agensi perkhidmatan kecemasan termasuk Angkatan Tentera dan lebih 1,000 sukarelawan. Perdana Menteri Itali yang kini berada di Jepun sempena sidang G7 menerusi Twitternya berkata pihaknya bersedia mengulurkan bantuan yang diperlukan. Beralih ke sukan. Selepas menempuh cabaran selama 11 hari, Sukan SEA Kemboja 2023 secara rasminya ditutup dengan persembahan penuh berwarna-warni di Stadium Nasional Morodok Teko. 75,000 penonton membanjiri stadium untuk menyaksikan majlis penutup tamasya edisi ke-32 yang buat julung kali dianjurkan oleh negara itu. Perakan masuk maskot, pegawai kontingen, 1,000 atlet dan 2,000 sukarelawan disambut dengan sorakan penonton. Vietnam mempertahankan gelaran juara keseluruhan carta kedudukan pingat dengan mengumpul 136 emas, 105 perak dan 118 gangsa. Kemboja mencatatkan prestasi terbaik sepanjang tempoh penyertaan mereka di tempat keempat selepas mengutip 81 emas, 74 perak dan 127 gangsa. Malaysia pula hanya mampu mengumpul 34 emas, 45 perak dan 97 gangsa. Thailand akan menjadi tuan rumah edisi ke-33 di 3 bandar utama negara itu iaitu Bangkok, Chonburi dan Songkhla yang bakal berlangsung dari 9 hingga 20 Disember 2025. Baik, sementara itu Sukan SEA Kemboja menyaksikan sasaran negara untuk meraih 40 pingat emas gagal dicapai. Kedudukan keseluruhan juga menurun berbanding edisi lalu. Kita ikuti rangkuman disediakan Tina Rama. Malaysia buat kali pertama jatuh ke tangga ke-7 keseluruhan berbanding kedudukan ke-6 yang diraih ketika di Hanoi. Pada edisi di Hanoi, kontingen negara memungut 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa dan sebelum itu pada kedudukan sama pada edisi 1983 di Singapura. Berdasarkan jumlah kutipan pingat dalam tempoh 20 tahun terakhir penganjuran Sukan SEA iaitu sejak 2003 di Hanoi, kali ini juga menyaksikan kilauan emas paling sedikit diraih Malaysia. Pencapaian kurang memuaskan itu berpunca daripada beberapa sukan yang gagal menyerlah menyumbang pingat emas. Antaranya hoki dalam dewan, kriket, badminton, sepak takraw dan renang yang gagal mempertahankan pingat dimenangi pada edisi-edisi sebelum ini. Pada masa sama, sukan yang paling banyak menyumbang emas, sukan olahraga dengan memungut 5 emas. Bagaimanapun ini bukan kemampuan sebenar skuad olahraga yang selalunya menjadi lubuk emas negara. Selain olahraga, sukan silat, karate dan terjun masing-masing menyumbang 4 emas. Ada juga beberapa kejutan di lakar atlet muda pada penampilan pertama selain memperbaiki rekod peribadi dan memecahkan rekod kebangsaan. Pun begitu, bagi ketua kontingen, beliau tetap berpuas hati dengan pencapaian atlet yang bertungkus lumus membawa pulang pingat. Kalau tuan-tuan pergi tengok atlet-atlet kita, mereka berjuang habis-habisan. Jadi tidak ada yang kita rasa kita kurang sama sekali. Jadi pada saya 34 itu adalah the maximum yang kita buat hasil daripada perjuangan titik peluh atlet-atlet kita, coach kita dan lain-lain. Jadi nak kata banyak-banyak alasan, kita tunggu bila kita buat analisa terperinci. Sukan SEA Kemboja 2023, adakah ia bakal menjadi satu pengajaran atau menerima keputusannya dengan alasan pendedahan buat atlet muda? Sama-sama kita menunggu apa yang bakal dibentangkan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanayo Jumaat ini. Dan dengan ini juga berakhir liputan kami warga berita RTM di Bumi Kemboja. Saya Tina Rama bersama juru kamera Omar bagi Sukan SEA Kemboja 2023. Persatuan Bola Sepak Thailand, FA Thailand memohon maaf susulan kekecohan ketika perlawanan akhir Sukan SEA ke-32 menentang Indonesia pada Selasa.
FA Thailand dalam satu kenyataan memaklumkan satu jawatankuasa tata tertib akan ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh individu yang memulakan atau terlibat dalam insiden itu. Thailand tewas 5-2 selepas perlawanan memasuki masa tambahan dan menamatkan permainan dengan hanya 8 pemain beraksi di padang. FA Thailand menyorakan kekesalan yang mendalam atas insiden yang berlaku semasa perlawanan akhir. Insiden pada Selasa itu merosakkan imej pasukan bola sepak kebangsaan Thailand. FA Thailand memaklumkan jawatankuasa tata tertib akan mengumpul fakta dan mengambil tindakan sewajarnya mengikut peraturan yang ditetapkan. Pada Selasa, 2 insiden pergaduhan dan 4 kad merah dilayangkan ketika perlawanan akhir. Saudara, paparan ramalan cuaca dari Met Malaysia itu tadi mengakhiri berita pagi edisi 18 Mei 2023. Menyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak. Untuk perkembangan berita setempat, saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.